Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi tuan imam, hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Alhamdulillah. Dan malam ni saya tengok ada tahlil ada yang berhajat lah. Tuan-tuan buat, saya ingatkan tuan-tuan buat lepas maghrib. Jadi katanya lepas isyak biasanya tahlil lah. Baik. Jadi yang mana berkelapangan tu bolehlah bersama untuk melakukan tahlil. Baik, kita tengok dulu kitab kita tuan-tuan. Kita berhenti di mana? 57 kan? Ketegasan. Kita berada di bawah daulah yang menjaga golongan yang lemah. Maknanya di dalam negara Islam kita melihat Islam sangat menitik beratkan golongan-golongan yang lemah, bukan ditindas. Baru ni tengok viral orang curi duit tabung masjid tu. Kan mengundang berbagai-bagai reaksi kan. Pak Imam bagi mandi mayat, betul tak? Siap bunga kapur baru lagi. Jadi banyaklah orang yang dia yang salahnya dalam kes ni adalah orang yang rakam sebar, betul tak? Salah tu, betul tak? Aib dia. Dan kedua, kita tak tahu cerita sebenar, betul tak kan? Jalan cerita. Biasalah orang kalau dah buat salah dia kena tangkap, dia macam-macam lah cerita dia, betul tak kan? Alasan dia macam-macam lah. Jadi banyaklah orang marah. Saya boleh tengok video tu pun rasa tak betul lah, betul tak kan? Siap katuk dengan paip lagi, tembak ayam. Tapi bila kita baca balik masjid tu di mana? Kuang lah. Saya pun dulu duduk sana rajin kat lalu Masjid Islahiyah di Kuang, Selangor, dekat dengan Sungai Buloh. Jadi rupanya cerita yang sebenar, budak tu dah curi. Pertama dia curi motor, dia naik motor curi dia tu. Ni cerita orang yang ni lah, yang duduk di masjid tu lah, dan adik-beradik imam tu. Saya tak sokong lah perbuatan tu tuan-tuan, tapi nak cerita benda yang kita tak nampak. Dia curi motor orang dan dia pergi curi bukan satu masjid, 5 masjid dia curi sekali. Dan dalam tabung masjid yang dicuri tu ada 3,600. Dan itu bukan kali pertama. Sebelum tu dah hilang mikrofon, dah hilang PA sistem pun dah hilang. Dan budak ni ikut depa lah yang dia kata di situ, dia orang yang memang isap syabu. Itu orang yang sana lah cerita. Kemudian dia kata pula dia curi untuk beli ubat kecil manis Tok Wan dia. Tuan-tuan, ubat kecil manis free je. Betul ke tak betul? Mana ada beli, dia bagi tak peguam ni, betul tak kan? Kita pun kesian. Saya bukanlah seorang, tapi nak ceritanya latar belakang kita kena tahu, betul tak? Silapnya yang pergi rakam lah, rakam viral, betul tak? Biasanya kita kalau orang masuk merompak orang kita tangkap, mestilah kita luku sikit, betul tak kan? Ke bianglah jentik telinga sikit ke, betul tak kan? Tarik telinga sikit, jangan buat kerja lagu ni, betul tak? Kita tangkap orang mengendap anak dara mandi, ke tuan-tuan tangkap, jangan buat apa, biar sabar. Mestilah jentik sikit ke, betul tak kan? Bagi pengajaran. Tapi bila kita rakam viral, silap lah tuan-tuan. Jadi yang silap itu sampai jadi fitnah pada mereka semua. Kesian lah tuan-tuan. Mana ada kena beli ubat. Malah kata orang kampung yang saya baca, sebab saya pernah duduk sana dulu tuan-tuan, dia pun juga sebut, dia kata nak beli ubat untuk Tok Wan dia, sedangkan dia pun ambil barang pergi tunjuk kat Tok Wan dia, nak ambil duit Tok Wan dia, nak beli dadah. Sampai macam tu tuan-tuan. Tapi ala kulihal tuan-tuan, cerita dia
kita benda yang tak jelas lebih baik kita tak payah komen. Betul tak? Itu satu. Yang kedua, tak perlulah kita aibkan. Itu silap lah. Kita dah tangkap orang curi masjid, kalau kita tarik telinga dia ke apa ke, betul kan? Jangan buat dah. Tak perlulah kita viral, bubuh dalam Facebook. Bukan sekadar dia malu. Betul tak? Ayah dia malu, tok wan dia malu, keluarga dia malu, habis malu. Betul tak? Jangan viralkan, aibkan orang. Kemudian kita dalam satu-satu benda kena tengok latar belakang dia sebelum kita komen. Betul tak? Hatta kalau orang itu mencuri sebab dia susah, contohnya, dah malas masjid tu tuan-tuan, Islahiyah tu dah ada food bank. Maksud dia kalau betul tak ada makan, ambil lah food bank, dah ada dah. Tak ada. Jadi pergi ambil sampai 3,600 buat apa? Baik. Jadi tuan-tuan, benda tak jelas kita tak boleh komen. Betul tak? Takut kita silap. Dan dia pun dah terima hukuman dan sebagainya. Wallahu alam lah bagaimana perakhirannya. Cumanya tuan-tuan, hatta kalau orang yang mencuri pun kita kena tengok latar dia. Betul tak? Tengok latar dia dulu. Kita yang baca Facebook mana tahu apa. Betul tak? Kita baca yang tu lah, sekadar tengok video takat tu lah tuan-tuan. Kena tengok latar dia. Kalau betul-betul dia susah, betul tak kan? Tok Wan dia nak kena beli ubat kecil manis walaupun kita tahu free ya tuan-tuan. Jadi kalau lah betul macam tu lah, dia memang susah, makan tak ada, Tok Wan nak beli ni. Kalau betul lah cerita dia tu, kalau betul. Seperti mana orang yang sana tahulah. Maka tak boleh kita potong tangan pun tak boleh. Betul tak kan? Kita nak hukum pun tak boleh. Malah memang orang itu kita perlu bantu dia. Nah, tengok latar belakang dia. Malah walaupun dia dah curi 3,600, betul tak? 3,600 ni termasuk kadar yang dah boleh melayakkan potong tangan. Betul tak? Potong tangan ni 1/4 dinar. 1 dinar lebih kurang 1,000. Lebih kurang dalam 200.5. Kita curi benda tu nilai 200.5. Cukup syarat dia dah kunci rapat, kita bagi pecah. Itu memang cukup syarat lah tu semua. Tabu masjid lagi tu. Tapi tiba-tiba dapat maklumat dia lapar. Betul tak? Nak beli ubat, maka gugur hukuman dia. Betul tak? Kena tengok latar belakang. Ala kulli hal, kalau benda yang tak jelas, lebih baik kita diamkan sahaja, takut kita buat dosa. Baik tuan-tuan. Jadi kita sambung tuan-tuan. 57. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Ketegasan beliau terhadap para gubernur dan pembesar cukup terkenal. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tegas dengan orang-orang yang ada kekuasa, kekayaan, ada pengaruh. Sayyidina Umar tegas. Setiap orang daripada kita mengingati ucapan beliau kepada gubernurnya di Mesir, iaitu Amr bin al-As, sebagai membela seorang Koptik yang telah dipukul oleh anak lelaki Amru. Ini cerita dia panjanglah tuan-tuan, tapi ringkasnya, anak Amr bin al-As ni, Amr bin al-As ni sahabat Nabi. Jadi anak dia tu berlumba dengan Koptik. Bila sebut Koptik ni, Qibti tuan-tuan, penduduk asal Mesir. Penduduk asal Mesir. Mesir bukan negara Arab. Mesir itu negara Afrika. Dia berada di benua Afrika. Tapi tuan-tuan kalau pergi banyak cakap Arab, sebab banyak orang Arab mai duduk, dia pun jadi musta'arab. Orang yang bukan Arab dah jadi cakap Arab, budaya pun Arab. Tapi masih lagi ada orang Koptik di Mesir tu. Kebiasaannya mereka ni Kristian lah. Koptik ni keturunan Firaun tuan-tuan. Firaun dulu kan kita sebut Firaun. Firaun tu Koptik ke tu, Koptik. Baik. Jadi ceritanya pada zaman Sayyidina Umar ni, Amr bin al-As menjadi gubernur di Mesir. Gubernur ni kalau kita macam menteri besar lah tuan-tuan. Jadi dia menjadi gubernur di Mesir dan dia ada anak. Anak dia berlumba dengan Koptik ni. Buat satu pertandingan lumba lah. Bersaing dalam satu pertandingan. Tiba-tiba anak Amr bin al-As kalah. Maka anak Amr bin al-As ni sakit hati. Maka dia pukul Koptik tu. Dia pukul dan dia kata dia anak orang yang mulia. Sebab bapa dia menteri besar, gubernur di Mesir. Dan orang Koptik ni mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan orang Koptik ni bukan orang Islam. Baik. Jadi apa ceritanya panjang. Ceritanya Sayyidina Umar panggil Amr bin al-As, panggil anak dia, panggil orang Koptik ni datang ke Madinah dan bagi orang Koptik ni kayak bagi balik cemeti, pukul pula anak Amr bin al-As sampai dia puas hati. Depan Amr bin al-As dan di depan para sahabat. Baik. Kemudian ni kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, bilakah kamu menjadikan manusia sebagai hamba
sedangkan mereka telah dilahirkan oleh ibu mereka di dalam keadaan merdeka. Adakah patut buat orang kuat petik itu macam hamba? Sedangkan semua manusia walaupun dia bukan Islam, dia dilahirkan di dalam keadaan merdeka. Nampak tuan-tuan? Walaupun ni anak gubernur dia, anak sahabat dia, tapi bila menzalimi orang yang lemah, walaupun dia bukan Islam, Sayyidina Umar ambil tindakan yang cukup berat. Baik kerana membela orang yang lemah. Kita juga diingatkan terhadap sikap beliau terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid Al-Walid dan para panglima yang lain. Fikiran beliau terhadap mana-mana sikapnya menonjolkan gambaran melampau, membazir ataupun meniru para pemimpin yang tercela. Amat kerap beliau mempersoalkan sumber harta mereka berdasarkan perundangan dengan katanya. Jadi Khalid Al-Walid dengan Amr dengan Umar Sa'ad bin Waqqas ni kaya pada harta. Jadi Sayyidina Umar cukup teliti. Takut harta yang diambil ni, takut sebahagiannya pada harta rakyat. Maka Sayyidina Umar tanya, dari manakah kamu memperoleh harta ini? Umar juga memberikan perhatian kepada binatang peliharaan dan mengingatkan orang lain agar buat baik dengannya. Tegas Sayyidina Umar hatta kepada para sahabatnya. Dan tuan-tuan pun tahu ketika mana pembukaan Baitul Maqdis kan. Kali pertama pembukaan Baitul Maqdis, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama bebaskan Baitul Maqdis adalah Sayyidina Umar. Sebelum tu yang menguasai Baitul Maqdis lama dah adalah Kristian. Dah ratusan tahun Kristian menguasai Baitul Maqdis. Dan dah beribu tahun Yahudi tidak menguasai Baitul Maqdis. Tapi 1946 ke 49 mereka menguasai balik. Betul tak? Kiranya kita ni hujung lah tuan-tuan. Dah hujung-hujung usia dunia. Sedangkan orang Yahudi dah beribu-ribu tahun tidak menguasai Baitul Maqdis. Lama dah mereka dihancurkan oleh Bukhtansar. Hancur habis lah. Tapi lah ni mereka dah selang berapa ribu tahun ni baru mai balik mereka kuasai. Baik, jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar bebaskan Baitul Maqdis. Bila dah bebaskan Baitul Maqdis, adalah sahabat Nabi ni. Ada Khalid Al-Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Amr bin Al-As, ramai sahabat-sahabat Nabi yang besar ni. Nak ambil kunci Baitul Maqdis tu, orang Kristian, padri-padri Kristian tak mau bagi. Kunci ni kami takkan bagi kecuali hampa punya khalifah mai. Jauh tuan-tuan. Jarak dia hampir 1000 km daripada Madinah nak ke Baitul Maqdis tu. Kalau kita nak rampas secara kasar, tak patutlah ni pintu masjid tuan-tuan. Nah, ini masjid, takkan nak jadi tumpahan darah di dalam Masjid Al-Aqsa. Maka Sayyidina Umar pun datang daripada jauh, daripada Madinah. Jaraknya hampir 1000 km datang. Sebab nak ambil kunci Baitul Maqdis. Bila Sayyidina Umar sampai, Sayyidina Umar ni baju dia tak kurang 10 tampung. 10 tampung. Koyak tampung. Zuhud tuan-tuan. Zuhud. Malam ni pun saya tengok tak ada baju tampung tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada baju tampung hebat lah tuan-tuan. Jahit sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu an tak kurang 10 baju tampung dah. Bila nak Sayyidina Umar datang dengan baju tak kurang pada 10 tampung. Jadi masa ni ada pembesar-pembesar tentera Rom. Ada padri-padri dengan pakaian kemewahan dan kemegahan. Dan para sahabat Nabi pun. Ini program julung kali. Sudah beratusan tahun Baitul Maqdis, ribuan tahun. Baru umat Islam nak ambil balik daripada orang yang bukan Islam. Ni program julung kali ni, besar-besaran. Tapi Sayyidina Umar pakai baju tampung. Maka sahabat Nabi kata kat Sayyidina Umar, kalau boleh pakai baju elok sikit lah. Baju teruk kan, pakai baju elok sikit. Kata Sayyidina Umar, aku tak sangka perkataan ini keluar daripada mulut hampa. Kemudian kata-kata dia yang tuan-tuan pun tahu, masyhur, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ingat, kita umat Islam adalah satu bangsa kaum yang mulia kerana Islam. Bukan pangkat, bukan harta, bukan negara paling kaya, paling mewah, kan? Kita mulia kerana Islam. Falamma nabtaghil izzah mimma azzanallah azallanallah. Bila kita nak cari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan kita dengannya, Allah Ta'ala akan menghinakan kita. Sekarang berlaku. Contoh, kalau nak pergi negara mewah, pergilah Dubai, pergilah Emirat Arab Bersatu, pergilah Qatar. Ini memang mewah tuan-tuan. Tidak ada dunia yang boleh menandingi kemewahan sana. Pergi sana tuan-tuan. Sana mewah. Mewah sungguh, bukan mewah sikit. Mewah semewah-mewahnya. Sampai saya duduk di Qatar tu, sampai rakyat dia
kerja-kerja biasa ni, masak-masak ni semua orang luar. Masa saya duduk di Qatar sekejap tu, rakyat dia dalam 200,000 lebih ya. Tapi orang luar ada 1 juta. Kenapa orang luar lagi ramai pada rakyat dia? Pasal nak suruh buat kerja hak bawah-bawah ni ya. Tentera di Qatar tu, tentera di Qatar. Masuk je tentera, dapat masuk tentera, gaji 34,000 tuan-tuan. 34,000. Saya ingat tuan-tuan pencen tentera paling tinggi pun saya ingat tak dapat kot 34. Cikgu tuan-tuan kalau paling tinggi DJ 54 dah kot 11,000. Tu pun nak pencen dah lah tuan-tuan. Ni baru nak buat DJ 56 naik kot dalam 12 13. Ni 34, masuk 34. Kereta sana mana ada cukai? Cukai tak ada. Tuan-tuan boleh tengok di Dubai ada satu padang pasir tu penuh dengan kereta-kereta mewah, Bentley, Lamborghini, Bugatti Veyron, Velfire. Tuan-tuan tak tengok lah, itu teksi tuan-tuan. Sini boleh lah kita pakai Velfire, senyum sampai telinga tuan-tuan. Sana tak pandang. Pasal apa banyak sampai orang tengok pun pelik, rosak sikit malah repair, biar kat padang pasir tu penuh. Sampai orang putih pun mai buat dia komentari kereta mewah-mewah. Tengok orang di Dubai bela apa? Bukan bela macam kita. Di sana bela rimau, bela singa sungguh. Duit banyak sangat. Tak tahu nak buat apa. Sebab tu kalau nak perang saya tak tahulah macam mana tuan-tuan. Betul tak? Kalau tentera mu gaji 34,000 nak pergi medan perang tu takut juga kot. Nanti tembak ni macam mana gaji banyak. Baik. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, walaupun kita paling mewah, paling kaya, tapi bukanlah agama yang bila disebut di dunia ni orang hormat. Betul tak? Orang respect. Mana pemimpin-pemimpin Islam? Kalau orang dengar, orang gerun, respect. Habis kuat pun kalau kita nak kata Turki lah kot. Dia dua game, betul tak? Kalau nak nampak lah, macam tu lah kot. Dengan ketenteraan dia dan sebagainya. Tapi nak kata sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat pemimpin dahulu tuan-tuan tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Kebanyakan umat Islam mula tak nampak mulia pada Islam tu. Dia tak nampak mulia pada Islam. Dia cuba cari kemuliaan selain daripada Islam. Baik, kita tengok ala bawah ni viral apa? Unboxing by husband. Tengok. Budaya lah ni kan di TikTok. Dia apa kahwin malam pertama tu, suami dia tolong buka apa? Buang perhiasan, betul tak? Isteri dia duk rakam. Tala kamera tu dekat depan apa? Cermin kan. Suami dia pun buka lah crown, buka lah sikit apa semua. Subhanallah. Seorang buat semua pakat tiru. Ni semua nak terkenal lah, betul tak? Semua nak orang puji lah. Semua nak orang tengok lah. Kemuliaan yang kita pun tak tahu. Cari perhatian, kemuliaan, kemegahan dengan Islam pun tak ajak. Ada ke patut kita punya pelamin waktu malam kita dengan suami, kita pergi ambil gambar, suami kita duk buka kita punya apa perhiasan, kita nak viralkan bagi semua orang tengok. Dah jadilah tuan-tuan anak-anak muda tuan-tuan. So tuan-tuan aku ada anak-anak tuan-tuan kahwin, perhatilah sikit, betul tak kan? Nanti tuan-tuan duduk senyap-senyap tengok-tengok viral tuan-tuan. Unboxing by husband tuan-tuan. Ini tak boleh, hukum dia haram. Nah. Baik. Kemudian Umar juga mengingatkan perhatian pada binatang peliharaan dan mengingatkan orang lain agar buat baik pada dengannya. Hatta binatang pun Sayyidina Umar tengok. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dinyatakan bahawa Umar telah memukul orang yang mengangkut barang dan beliau berkata, Tabaqat Ibnu Sa'ad sebut pernah Sayyidina Umar pukul dia. Bukanlah pukul teruk. Tampak belakang dia ke? Kenapa kamu meletakkan bebanan yang lebih ke atas unta kamu? Sebab unta tu dia bawa barang banyak. Sampai menyakiti binatang tu. Beliau telah melihat Kalda dipukul dengan bebanan batu bata. Lalu beliau menurunkan 2 ketul bata daripada beban itu. Jadi Sayyidina Umar pernah tengok seekor Kalda yang bebanan dah banyak, bubuh pula 2 batu besar belakang dia. Kalda ni tuan-tuan binatang yang tuan-tuan kalau tuan-tuan buh berat lagu mana pun dia bawa. Dia tak macam kuda. Kuda kalau berat sangat kadang-kadang dia apa? Dia melompat-lompat bagi jatuh lah tuan-tuan. Dia tak boleh. Kalau kaldai ni tak, tuan-tuan buh berat lagu mana pun dia naik, dia bawa juga kaldai. Kaldai kalau dia tidur, tuan-tuan bali menguncung bola tepi dia pun dia tak bangun. Itu kaldai punya style macam tu. Tapi kalau tuan-tuan lalu tepi dia, tiba-tiba dia bunyi, mana dia nampak jin lah. Itu sebut dalam hadis yang sahih. Kaldai kalau dia bunyi, makna dia nampak jin. Dia nampak jin. Kalau ayam berkokok tengah malam, mana dia nampak malaikat rahmat. Betul tak?
Jadi banyak kalau tuan-tuan sini ada belayam lah, dalam pukul 2 pagi, 3 pagi dia berkokok. Itu bukan saja kokok, dia nampak malaikat rahmat. Maka berdoalah ketika itu supaya malaikat rahmat boleh ambil terus bawa, supaya mudah-mudahan mustajab. Tapi kalau tuan-tuan bangun pukul 8 pagi dengan ayam berkokok, malaikat rahmat, itu bukan malaikat rahmat lah, tu tuan-tuan bangun lambat. Dia berkokok pagi itu kerana tabiat dia, betul tak? Tabiat dia yang duk bersaing dengan ayam yang lain, betul tak? Kalau siang tu bukan, ni tengah malam, patutnya dia tidur malam tu, tiba-tiba dia boleh berkokok. Sama kaldai. Kalau tuan-tuan di Mesir, lalu malam-malam di Mesir adalah kaldai tu, dia tidur, dia tengok tuan-tuan, dia bunyi suara kaldai ni. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir, suara yang paling diingkari, orang tak senang dengar, suara kaldai. Tuan-tuan cari kat YouTube ada suara dia, tuan-tuan takkan boleh dengar lama suara dia tu. Suara yang paling diingkari oleh telinga. Baik, jadi tuan-tuan, kaldai ni bila bubuh barang banyak-banyak pun dia bawa juga. Jadi Sayyidina Umar tengok kesian kaldai tu. Sayyidina Umar ambil 2 batu tu bawa turun. Pemiliknya datang dan berkata, "Wahai Umar, apa urusan kamu dengan kaldaiku? Apa urusan hang dengan kaldaiku? Ni kaldaiku ni. Apakah kamu punya kuasa ke atasnya?" Jawab Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Saya tidak akan lalai daripada urusan ini." Sehingga kan binatang pun menurut Sayyidina Umar radhiyallahu an tak boleh kita biarkan dia disiksa ataupun ditindas. Sebab tu pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah, kan berlaku kemarau panjang kan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia perintahkan supaya ambil gandum, terbangkan di angin-angin yang lalu. Kan angin lalu kan, terbangkan. Sebab apa? Kata Umar bin Abdul Aziz, "Aku risau kut-kut ada burung-burung yang mati kelaparan di Gunung Ganang, akhirat nanti dia datang, dia dakwah." Sampai macam tu tuan-tuan. Jangan kata orang, hatta binatang pun Islam jaga. Baik. Maksudnya tanggungjawab beliau adalah merangkumi manusia dan haiwan. Baik tuan-tuan, habis cerita. Kita tengok tajuk baru, daulah yang melindungi hak dan kebebasan. Maksud dia negara Islam, negara yang menjaga hak dan kebebasan. Lah ni kan orang nak bebas semua, betul tak? Itu yang jadi LGBT tuan-tuan. Bebas ni bebas macam mana? Bukan mana bebas ni sampai tidak ada batasan. Bebas mesti ada peraturan. Bebas mesti ada berapa benda yang kita tak boleh nak ceroboh tuan-tuan. Bukanlah makna bebas kita boleh bebas kita ambil batu kita baling kat orang. Itu bukan bebas, kita sakiti orang lain. Bukanlah makna bebas boleh menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Kalau di barat tuan-tuan, kalau dia nak hina Nabi Muhammad, apa sebab ini kebebasan suara, betul tak? Tapi bila hina Yahudi tak boleh. Yahudi tak boleh, pasal dia termasuklah antisemitik. Kononnya benci kepada bangsa lah, macam tu lah. Hina Yahudi tak boleh pula, salah di sana. Tapi hina Nabi, buat kata Nabi Muhammad SAW atas dasar kebebasan bersuara, sedangkan menyakiti hati 1.6 bilion umat Islam. Boleh kita puji tuan-tuan, baru ni dalam beberapa hari lepas Presiden Rusia kan, Vladimir Putin, orang tanya dia, boleh tak hina Nabi Muhammad SAW? Dia kata menghina Nabi Muhammad SAW bukan termasuk kebebasan, betul tak? Ini bukan kebebasan, ini menyakiti orang. Maksud dia kebebasan ni dia ada batasan dia. Baik, bukan makna kita bebas kita boleh buat apa saja. Mesti ada had tuan-tuan. Ada batasan dia. Baik, daulah Islam ialah negara yang menjaga hak dan kebebasan. Ia adalah satu komitmen keimanan, bukan sekadar dakwaan dan kata-kata. Kebebasan tuan-tuan, hak kebebasan. Sebab tu kita tak pernah memaksa orang masuk Islam. Kerajaan moral di India, memerintah di India 1000 tahun, kalah kerajaan kita di Malaysia tuan-tuan. Betul tak? Kerajaan Islam di Malaysia bermula pada tahun berapa? Parameswara dulu. Saya ingat belum 1000 tahun lagi. Betul tak? Ini kerajaan moral di India 1000 tahun. Tapi tuan-tuan tengok, orang yang menganut agama Hindu tetap ramai. Betul tak? Pasal Islam tak boleh paksa. Kita mana boleh paksa orang masuk Islam. Walaupun kita tengok apa yang berlaku pada umat Islam di sana sekarang berbeza, betul tak? Seperti mana layanan kerajaan Islam kepada penganut agama lain.
Baik. Jadi tuan-tuan, sama juga Islam merintah di Mesir 1400 tahun. 1400 tahun Islam memerintah di Mesir tuan-tuan. Kristian ada lagi. Kristian Koptik sampai hari ni ada. Tak ada kena runtuh tuan-tuan. Dia punya gereja ke kita pergi kacau, tak ada tuan-tuan. Tak boleh, haram. Sama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, orang Islam yang paling ramai di dunia kat mana? Indonesia kan. Ada 200 juta lebih. Malaysia pun ramai, ada 14 ke 16 juta Malaysia orang Islam. Kita baca dalam sejarah, ada ke kerajaan, mana-mana kerajaan Islam, kerajaan Mughal ke, kerajaan Abbasiyah ke, Umayyah ke, Turki Uthmaniyah ke, yang bawa tentera dia serang Indonesia, paksa masuk Islam? Ada tak ada? Tak ada. Sedangkan Indonesia menjadi orang yang paling ramai Islam Indonesia. Tak pernah satu pun negara Islam, kerajaan Islam yang besar serang Indonesia, paksa masuk Islam. Seperti mana yang Amerika lakukan di Manila. Betul tak? Duta apa, Presiden Filipina ni kan, dia pun sebut dulu kita ni semua Muslim. Memang Muslim pun dulu. Manila kalau ikut nama sebenar dia, fi amanillah. Betul tak? Fi amanillah, Manila dalam keamanan Allah. Amerika jajah, maka paksa masuk Kristian. Fi amanillah, tinggallah Manila. Tuan-tuan, kita tak pernah buat. Bagi tahu kat mana Islam pernah masuk, paksa orang masuk Islam kat mana, masa bila, bagi tahu. Tak ada tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita tengok sebahagian umat Islam yang duduk di negara bukan Islam kena tindas teruk. Betul tak? Masjid kena bakarnya, dengan kena katuk dengan kayunya, ada yang dibunuhnya. Tapi itu tak berlaku apabila Islam berkuasa. Baik, dia berlaku bila Islam menjadi minoriti. Baik tuan-tuan, kemudian sesungguhnya hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak untuk mencukupkan kehidupan, hak bagi menjaga agama, nyawa, maruah, harta dan keturunan pada pandangan golongan Islam dianggap termasuk dalam daruriyat yang 5 ataupun 6 perkara yang mana Allah menurunkan syariat untuk melihara perkara ini semua. Tak kira Islam ke bukan Islam ke, semua ada hak menjaga nyawanya. Tak boleh kita bunuh. Hak harta dia, tak boleh kita curi harta dia. Disebabkan dia bukan Islam, kita pergi curi kedai dia, tak boleh, haram. Hak untuk mencukup kehidupan, hak nak belajar dan sebagainya. Hak bagi menjaga agama, termasuk agama yang bukan Islam. Cuma orang bergaduh boleh cuci kuil ke, tak boleh tuan-tuan? Tak boleh kan? Itulah pegangan yang sebenarnya memang sepatutnya tak boleh lah. Dengan kita mengakui, mengiktiraf kewujudan agama-agama yang lain, tapi kita dalam Quran jelas, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita. Betul tak? Dengan kita mengiktiraf keberadaannya. Sebab bab sembahan, bab ini bukan benda macam kita lah tuan-tuan. Kita buat sembelih korban, takkan kita nak panggil orang yang bukan Islam, betul? Panggil orang yang beragama Hindu. Bila kita panggil dia jual, sebenarnya kita menyakiti dia. Betul tak? Kita tak boleh panggil dia sebab kita menyakiti dia. Betul tak? Begitulah juga kalau orang yang bukan Islam, dia cuci rumah ibadat dia, dia panggil orang Islam, maknanya dia menyakiti orang Islam. Sebab orang Islam tak boleh buat kerja tu. Seperti mana kita tak boleh panggil orang yang bukan Islam main join sekali buat apa? Korban. Betul tak? Menyakiti hati dia. Jadi maksud dia, agama kamu, agama kita, agama kita. Tapi kita mengiktiraf keberadaan dia. Tapi baru ni saya tengok ada seorang ulama Al-Azhar jawab, dia kata boleh. Ada kan, ada baru je share. Tapi saya tengok kebanyakan lah, termasuk Dr. Zakir Naik, ramai lagi dia jawab, sepatutnya yang melibatkan agama, sembahan, lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan tahu kenapa turun qul ya ayyuhal kafirun ni? Turunnya qul ya ayyuhal kafirun ni sebab kafir musyrik. Kita masuk isyak, kita berhenti terus tuan-tuan. Kita ada tahlil tuan-tuan. Alhamdulillah. Turun surah qul ya ayyuhal kafirun sebab pada zaman Nabi SAW, orang geng Abu Jahal ni, bila dia tengok Islam duk berkembang, dia pun rasa macam tercabar kan. Jadi dia tawarkan Abu Jahal, Syaibah, Utbah, Al-Walid bin Mughirah ni, kepala-kepala besar ni, Abdullah bin Abi Umayyah, dia cadangkan kepada Nabi Muhammad SAW macam inilah, bagi adil, betul tak kan? Kira perdamaian lah ni, kenyataan senjata. Macam mana? Tahun ni kita semua sembah Tuhan orang Islam, yakni Allah lah. Tahun ni kita semua sembah Allah.
Kami semua, Abu Jahal pun sembah Allah, semayang dengan Rasulullah. Abu Jahal semayang belakang Rasulullah. Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Abi Mu'ayyid, semua musuh-musuh Islam, Abu Lahab, semua sembah Allah. Dalam tahun ni sembah Allah semua. Tapi ada tapi. Tahun depan hampa kena sembah Tuhan kami pula. Baru adil. Kira tahun ni semua sembah Allah, kiranya tahun nak mai ni sembah Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Ini perdamaian, senang, kita tak payah bergaduh. Nampak cantik kan? Tidak kan? Tak payah bergaduh. Turun qul ya ayyuhal kafirun. Okey, kami mai apa? Hampa mai, kami mai cuci kuil hang. Nanti hang mai pula cuci rumah kami. No. Bukan. Tapi kalau orang yang datang, kalau orang non-Muslim datang nak kenal Islam, datang masjid, dia nak tolong masjid, kita tak boleh halang, betul tak? Kita tak boleh halang macam tu. Cumanya jelas dalam soal agama, lakum dinukum waliyadin, itu dalam pegangan agama kita. Baik tuan-tuan. Kemudian tidak boleh siapa mencuaikannya. Cumanya kita iktiraf. Agama apa pun tuan-tuan, duduk dalam negara Islam, walaupun kita kerajaan yang paling kuat di dunia sekalipun, kita tetap juga menjaga kebajikan-kebajikan orang yang bukan Islam dalam kerajaan Islam. Seperti mana yang dilakukan oleh banyak kerajaan Abbasiyah, Turki Uthmaniyah, semua dia menjaga hak orang yang bukan Islam di dalam negara Islam. Baik. Tidak boleh siapa pun mencuaikannya. Syarat telah menetapkan hukuman yang berat seperti hudud dan qisas untuk menjaganya daripada sebarang pencerobohan. Baik, jadi adanya hudud qisas ni untuk manusia boleh hidup. Supaya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan tuduh orang berzina, jangan melakukan rompakan, supaya kita boleh hidup. Itu ada hukuman tu. Bukan saja-saja buat. Sebab tu kita di mana-mana negara pun tuan-tuan pergi, dia ada penjara tuan-tuan. Itu tak semua negara. Bukan buat penjara di tujuan ni saja nak tangkap orang Bukan. Buat penjara ni untuk apa? Orang-orang yang buat kerosakan ni dia ambil iktibar dalam tu. Betul tak? Takkanlah kita nak kebebasan sangat tuan-tuan. Naik yang mana-mana kerajaan, kita bubar semua penjara, penjenayah semua keluar tuan-tuan. Kita takkan buat macam tu. Baik, sama juga hukum-hukum dalam Islam, ada hudud, ada qisas, bukan saja-saja buat. Sebab supaya manusia boleh hidup. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Wahai orang yang bijak, pandai, dalam hukum qisas tu supaya ada kehidupan. Tidak, boleh hidup. Kita tak hidup dalam keadaan ketakutan. Kewajipan daulah Islam ialah berusaha untuk mewujudkan bagi setiap rakyat yang hidup di bawahnya mencapai dua matlamat asasi dalam kehidupan. Yang pertama, kecukupan dan keamanan. Kerana apabila manusia merasa cukup dan aman, dia dapat menumpukan ibadat kepada Tuhannya. Pertama, cukup dan aman. Kita rasa cukup rezeki kita, makan cukup, tempat tinggal itu cukup, badan, kesihatan pun cukup. Yang ni kita nak tuan-tuan. Dan kita rasa aman. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, man asbaha mu'afa fi jasadih. Siapa bangun pagi sihat. Tuan-tuan, saya tengok hari ni semua sihat. Betul tuan-tuan. Kemudian aminan fi sirbih. Bangun pagi sihat. Kemudian duduk kat rumah dia senang hati. Maknanya kita kalau letak kepala ni memang tidur tak ada lah takut orang nak main bunuh kita ke, orang nak bom ke. Tak apa, kereta kebai nak main serang macam umat Islam kita di Palestin, di Syria, di Yaman. Jadi tuan-tuan, duduk rumah aman, badan sihat, kemudian aman di rumah, betul tak? Hati tenteram di rumah. Wa indahu qutu yaumih, dan ada makan hari ni. Tuan-tuan ada makan hari ni? Kan tak ada belakang tu nasi lemak ada tuan-tuan. Lepas tahlil nanti lah. Baik tuan-tuan, makan ada. Wa indahu qutu yaumih, makan ada. Fa ka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah telah dibentangkan baginya dunia. Sebab itulah dunia tuan-tuan. Betul tak? Dunia ni yang penting ada makan, betul tak? Kemudian ada ketenangan, ketenteraman. Kemudian ada apa? Kesihatan badan, betul tak? Itulah dunia tuan-tuan. Kalau tak ada tiga ni tuan-tuan, tak berguna tuan-tuan. Kita dalam bank ada 10 bilion, tapi nak pergi beli makanan tak boleh. Pasal apa? Peperangan contohnya lah. Na'udzubillah, peperangan. Duit banyak.
Duit pun tak berguna tuan-tuan. Kalau dah perang duit pun tak berguna tuan-tuan. Beli barang apa, pasar habis semua kena bom. Ada duit saja, makan tak ada. Duit ada banyak tuan-tuan. Duit banyak, makan ada. Tapi badan pula tak sihat. Betul tak kan? Tak ada dunia juga. Tak ada dunia tuan-tuan. Baik. Tapi kalau duit ada, badan sihat, tidur lena kat rumah tenang tuan-tuan, itulah dunia tuan-tuan. Cuma kita ni rasa tak cukup pasal nafsu. Betul tak kan? Ada rumah besar ni nak lagi besar. Betul tak kan? Dah besar ni nak lagi besar. Dah pakai kereta ni elok nak pakai lagi besar. Jadi tak tenteram tu bukan pasal dunia tak cukup, pasal nafsu tu tak puas-puas. Itu rasa tak cukup tu. Baik, kita tengok firman Allah, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ni nampak disebut. Dan telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberi keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Dua ni asas kehidupan. Pertama ada makan, yang kedua aman tuan-tuan. Cuma dia tak sebut satu lagi, sihat tuan-tuan. Betul tak? Kesihatan. Ada dua ni tuan-tuan, boleh hidup tuan-tuan. Ada makan dan adanya keamanan. Baik, jadi negara Islam wajib menjamin seluruh rakyat dia, sama ada Islam atau bukan Islam, mendapat keamanan dan cukup makan tuan-tuan. Baik. Kebebasannya dipuja oleh manusia pada zaman kita dan dianggap sebagai hasil ciptaan revolusi barat seperti revolusi Perancis dan sebagainya, telah didahului oleh Islam. Dalam penjelasan dan dakwahnya, negara Islam bangkit menjaga dan mengeluarkan dari alam teori ke alam realiti praktikal. Kalau dulu revolusi di Perancis tuan-tuan, bangkit lawan pihak-pihak gereja yang menindas. Menindas sampai orang yang lawan gereja macam Galilei dan sebagainya kan, ada yang dibakar tuan-tuan. Kalau pergi di Oxford tu tuan-tuan, ada satu tempat yang diwarnakan, itu tempat saintis-saintis yang dihimpunkan ramai-ramai bakar hidup-hidup. Masih ada di Oxford. Dia bertanda ni tempat saintis-saintis yang kata-kata dia bercanggah dengan gereja kena bakar hidup-hidup. Malah ada lagi tempat bilik-bilik sesaan, betul tak, orang yang bercanggah dengan pihak gereja. Jadi tuan-tuan, dalam Islam lawan lagi dah ada tuan-tuan. Tak ada pihak masjid ke pihak berkuasa boleh seksa sewenang-wenangnya orang yang dia nak. Baik. Kebebasannya beragama sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Al-Ghazali adalah ciptaan Islam yang mana tidak pernah berlaku di bawah pemerintahan mana-mana agama. Ditetapkan prinsip kebebasan beragama terhadap golongan agama yang lain. Sampai tahap dalam Islam ni ada kebebasan agama bagi orang lain. Agama lain wallahu alam. Dalam Islam ada jelas. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi tuan-tuan, kalau dah masuk Islam, boleh keluar balik ke tak boleh? Tapi dia kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Saya baru ni ada sahabat saya, ada seorang budak, ada seorang remaja, dia nak masuk Islam. Jadi kawan saya pun fikir panjang jugalah nak pergi masuk Islam kan. Panjang dia fikir nak pergi masuk Islam. Sebab apa? Risau nanti budak ni kena buang dengan keluarga dia. Tapi fikir dia tanya kawan yang lain. Kawan lain kata kalau hang tak ambil mengucap dia, kalau dia mati malam ni macam mana? Takkan nak jawab ni kan, tangguh dulu ke apa ke. Yang penting tauhid tu dulu. Betul tak kan? Tauhid tu dulu, dapat penyaksian tauhid dia dulu. Kemudian kawan saya pun ambil saksi pada dia. Tapi kawan saya cakap kat dia, sebelum masuk Islam tu, dia memang nak masuk Islam lama dah, daripada dia dah jenam ni. Jadi dia bagi kawan saya tanya dia ni, masuk Islam ni ada siapa-siapa ke paksa? Tak ada. Sukarela ke? Ya, sukarela. Tapi dah masuk Islam tak boleh keluar. Kawan saya bagi tahu. Dia kata kat kawan saya, betul ustaz, tak boleh murtad. Dia pandai tuan-tuan. Rupanya dia dah mengaji Islam dah. Dia tak belum Islam lagi, dia dah cakap dah, betul ustaz, tak boleh murtad. Belum mengucap, bagi tahu kawan saya dah. Dah masuk Islam, tak boleh murtad. Baik tuan-tuan, tidak ada paksaan untuk orang ikut Islam, masuk Islam. Memang tak boleh paksa. Kalau paksa salah. Tapi boleh tak dah masuk Islam keluar balik? Dia panggil murtad. Dalam hadis sebut man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama dia, hukum dia bunuh. Macam mana la ikraha fid din? Dia begini tuan-tuan.
Nama murtad ni adalah orang yang berpaling tadah, khianat. Boleh ya? Sebab tu kena ingat, bila kita berjanji dengan satu golongan, kita tak boleh khianat, betul tak? Tuan-tuan pergilah seluruh negara di dunia ni, kalau ada petualang negara, orang yang khianat dengan negara, biasanya hukuman dia apa? Biasanya lah, ada orang ni duduk negara, dia dapat rahsia negara ni, dia bocorkan semua, dia bagi kat musuh. Agak hukuman dia apa? Bunuh. Belakang tobat tak tobat cerita lain, tapi ni bahaya, betul tak? Tak kira negara Islam ke bukan Islam, kalau dia petualang bagi negara, musuh dalam selimut, hancurkan Islam, tidak ada keraguan hukum, dia memang bunuh, dia khianat negara. Bila dah masuk Islam ni perjanjian, betul tak? Ni perjanjian. Asyhadu tu, kata asyhadu tu, aku bersaksi. Hatta kalau kita baca cerita-cerita kongsi gelap, betul tak? Tak kira lah kongsi gelap di Thailand ke, di mafia-mafia di Itali ke, tuan-tuan, kalau orang yang khianat pada kongsi gelap, memang dia bunuh lah, tuan-tuan. Nak jaga tim dia apa, tuan-tuan, tak boleh khianat. Bila dah masuk Islam, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan, bersaksi kan, siapa ada saksi lagi, tiada Tuhan melainkan Allah, dan yang umat itu bersurah Allah. Ini satu penyaksian untuk kita masuk dalam satu keluarga umat Islam, betul tak? Sebab tu kena tanya dulu, betul ke nak masuk Islam ni? Ada orang yang paksa tak? Rela tak? Bila dah masuk, bila dia keluar, maka dia adalah treason, berkhianat. Sebab tu jumhur ulama sebut hukum dia adalah bunuh. Tetapi ada juga pandangan sebahagian ulama, pandangan sebahagian kecil mengatakan hukuman dia bukan bunuh, ada. Hukuman dia bukan bunuh, hukuman dia adalah penjara, tangkap dia, dakwah dia sampailah dia kembali. Ada juga pandangan begitu. Baik tuan-tuan, saya habiskan sikit, tuan. Islam menolak paksaan dalam memilih masalah agama dalam apa bentuk sekalipun, dan menganggap iman adalah satu perkara yang datang melalui usaha perbincangan dan pemilihan bebas. Adapun iman seperti iman Firaun suatu hampir lemas, ia tidak ada nilainya kerana dia tidak mempunyai kebebasan memilih. Begitu juga iman mereka yang telah melihat bala Allah yang tidak dapat ditolak oleh mereka. Akan datang kita sambung di falam yaku tu, firman Allah, falam yaku yanfa'uhum. Jadi kenapa Firaun bila beriman, dia sebut beriman lah sekali kan, tapi tak diterima sebab Firaun beriman dalam keadaan terpaksa. Betul tak? Terpaksa, dah tengok bala. Dia terpaksa, ni kan tak beriman mati tu. Kalau dia tak duduk dalam keadaan tu, dia tak beriman. Dia pasal apa dia beriman? Dia duduk dalam keadaan terpaksa. Dia terpaksa tak jadi. Dan kita pun tak boleh paksa orang masuk Islam. Orang yang masuk Islam kerana terpaksa pun tak jadi. Semua tak jadi. Dia mesti berdasarkan kepilihan yang bebas, perbincangan, pemilihan dan kefahaman yang bebas tanpa sebarang paksaan. Baik, jadi cukup sekali itu. Akan datang kita sambung di firman Allah, falam yaku yanfa'uhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.